murid-murid untuk sesi belajar kita seterusnya. Aktiviti ini kita akan cikgu namakan sebagai aktiviti Cakna Minda. Jadi aktiviti Cakna Minda ini murid-murid akan menganalisis panduan yang terdapat dalam petikan berita. Kemudian murid-murid akan menggunakan teknik bacaan KWLH untuk menganalisis maklumat tersebut. Seterusnya seperti tadilah murid-murid akan memberikan respons peribadi yang sesuai. Baik. Jadi kita akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi sebelum cikgu pergi kepada aktiviti bacaan, cikgu nak terangkan sedikit terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan KWLH. Jadi K ialah perkara yang sudah diketahui sebelum murid-murid baca. Maksudnya pengetahuan sedia ada mereka. Jadi kemudian W, perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Maksudnya W tadi what lah ya. Kemudian L, learn, perkara yang dipelajari selepas membaca. Maksudnya setelah baca petikan nanti mereka akan menyatakan apa yang telah mereka dapat. Dan H ialah how, cara untuk mendapatkan maklumat tambahan. Jadi cikgu akan pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi sebelum cikgu tunjukkan petikan berita yang sebenar, cikgu nak tunjukkan murid-murid terlebih dahulu tajuk kita pada hari ini, tajuk berita yang murid-murid akan baca iaitu COVID-19 cegah penularan di sekolah. Jadi soalan pertama cikgu. Baiklah, murid kita akan lengkapkan dahulu lajur K iaitu yang murid-murid ketahui ataupun pengetahuan sedia ada murid-murid. Jadi cikgu nak tanyalah murid-murid sekalian, apabila baca tajuk ini, apakah yang murid-murid sudah tahu? Jadi kita cuba dapatkan respons murid-murid dalam Google Meet cikgu hari ini. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan dulu. Okey, Yasmin Suraya, silakan. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Yang saya tahu adalah amalan pengurangan COVID-19, iaitu pastikan menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Maksudnya risiko tadilah yang telah murid-murid dapat dalam aktiviti pertama tadi. Jadi mereka dapat tahu cara untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jadi bagaimana pula, mungkin ada pengetahuan yang lain? Pengetahuan sudah ada murid-murid yang lain, silakan. Boleh angkat tangan? Okey, Kartik silakan. Silakan Kartikayan. Baik cikgu, terima kasih. Sama-sama. Perkara yang saya dapat ialah memakai pelitup separuh muka. Baik, memakai pelitup separuh muka lah. Jadi itu cara untuk mencegah penularan yang murid-murid sedia ada. Murid-murid sedia tahu. Jadi sebenarnya di bahagian ini, Akmal, murid-murid boleh tuliskan seberapa banyak maklumat yang telah mereka ketahui. Jadi tuliskan, senaraikan seberapa banyak yang mungkin dalam lajur yang diketahui ini. Jadi ini antara jawapan tadilah ya. Okey, jadi pastikan menjaga kebersihan diri sepanjang masa, bersin dan batuk menggunakan penutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Okey. Baik, cikgu pergi kepada lajur W iaitu apakah yang ingin murid-murid ketahui. Setelah dapat nampak tajuk ini, apakah yang murid-murid ingin ketahui pula. Jadi kita akan, cikgu nak dengar pula jawapan daripada murid-murid yang lain. Okey, silakan. Okey, Iskandar. Silakan Iskandar. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya ingin bertanya, apakah langkah mencegah penularan COVID-19 di sekolah? Ya, maksudnya Iskandar nak tahulah apa yang dia akan dapat kalau baca petikan berita ni tadi. Jadi kita boleh, itulah yang ingin Iskandar ketahui. Jadi mungkin ada yang perkara lain yang murid-murid ingin ketahui berdasarkan tajuk ini. Silakan. Siapa lagi yang belum bersuara? Okey, Husna Humaira. Silakan Husna. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Perkara yang ingin saya ketahui lagi ialah apakah tindakan yang perlu diambil jika murid bergejala? Ya, betul ya. Jadi bila di sekolah, apa tindakan nak diambil jika mereka bergejala. Jadi kita akan lihat nanti, ada tak maklumat tersebut dalam bahan bacaan yang mereka akan buat. Ada tak panduannya dalam tajuk dalam teks berita kita nanti. Jadi sekarang kita akan pergi kepada teknik bacaan yang cikgu maksudkan tadi. Okey, jadi ini adalah petikan beritanya. Jadi murid-murid tadi telah lengkapkan sebahagian jadual KWLH. Sekarang kita akan buat bacaan, barulah kita lengkapkan lajur yang ketiga tadi. Jadi untuk aktiviti ini, cikgu nak mintalah Akmal untuk memilih, kita panggil bola perpandu lah. Kenapa perpandu? Sebab nak menyasarkan murid yang akan menjawab tugasan ini. Jadi bolehlah Akmal ambillah mana-mana nama. Tak kisah Tak kisah. Pastikan ambil yang bernama lah untuk tugasan satu kita. Okey, saya dah ambil cikgu. Okey, kita lihat. Yang pertama adalah Iskandar. Baik, Iskandar. Jadi Iskandar akan menyelesaikan tugasan yang pertama. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Baik Iskandar, cikgu minta Iskandar baca dan Iskandar berikan terus apakah yang Iskandar telah dapat daripada bacaan ini. Okey, silakan.
Baik cikgu, terima kasih. Sama-sama. COVID-19 cegah penularan di sekolah. Putrajaya, Rabu 15 Julai. Wabak COVID-19 harus dicegah daripada menular di sekolah kerana boleh mengakibatkan jangkitan lebih meluas dalam komuniti. Syabas diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah dan pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab mengambil langkah tertentu bagi memastikan murid serta kaki tangan sekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang diterapkan. Baik, terima kasih Iskandar atas bacaan tadi. Jadi sekarang cikgu nak Iskandar nyatakan apakah maklumat yang Iskandar dapat daripada petikan ini. Silakan. Maklumat yang saya dapati ialah memastikan murid serta kaki tangan sekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Jadi itu ialah jawapan daripada lajur yang diberikan tadi, iaitu lajur apa yang mereka ingin ketahui. Jadi inilah yang Iskandar dapat ketahui, iaitu panduan pencegahan COVID-19 di sekolah lah. Okey. Ini jawapannya. Terima kasih Iskandar, tepat sekali. Terima kasih, Jadi Iskandar. silakan Akmal untuk tugasan yang kedua, kita perlu cari lagi sasaran kita. Sasaran Silakan. kita, cikgu. Ya. Saya pilih ini dia. Okey. Husna. Ya, silakan Husna. Dr. Nur Hisham berkata, pengurusan sekolah harus memastikan ada penjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara murid dan guru sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, terima kasih Husna. Jadi apakah maklumat ataupun apa yang adakah persoalan kita terjawab Husna dalam lajur yang kedua tadi? Jadi apa maklumat yang Husna dapat? Sila nyatakan. Maklumat yang saya dapat dalam teks ini adalah pengurusan sekolah harus memastikan ada penjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara murid dan guru sama ada di dalam maupun di luar. Baik, terima kasih Husna. Tepat sekali jawapan Husna. Sebenarnya itulah panduannya, itulah maklumat yang telah Husna dapat, yang telah dipelajari lah. Jadi kita akan pergi yang seterusnya Akmal untuk tugasan ketiga. Boleh, cikgu? Kita carilah Ya, sasaran kita. saya cari. Ini dia. Okey. Yasmin, cikgu. Baik, Yasmin silakan. Okey, ini tugasan Yasmin. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Pihak sekolah juga menjalankan pemeriksaan suhu dan gejala terhadap semua murid sebelum mereka masuk ke sekolah atau kelas. Katanya lagi, kemudahan singki dengan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman juga perlu disediakan, tambah beliau. Baik, jadi apakah maklumat ataupun respon yang boleh Yasmin berikan bagi teks yang ini? Yap. Petikan berita yang ini? Yang saya pelajari adalah pihak sekolah juga perlu menjalankan pemeriksaan suhu dan gejala terhadap semua murid sebelum mereka masuk ke kawasan sekolah atau kelas. Yang kedua pula, sediakan kemudahan singki dengan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Baik, terima kasih Yasmin. Jawapan tadi sangat bertepatan, iaitu inilah maklumat, inilah panduan yang mereka dapat bagi pencegahan COVID-19 di sekolah. Okey, cikgu dah pun inilah yang telah cikgu warnakan, itulah jawapan yang diberikan. Jadi Akmal, kita kena cari juga nama untuk murid yang keempat, tugasan yang keempat. Okey, yang seterusnya, cikgu. Ya. Namanya adalah I. Saya ke, cikgu? Bukanlah, cikgu. Semestinya adalah ini dia. Kartik. Ya, Kartikayan. Silakan Kartikayan, tugasan yang keempat. Okey, ini tugasan anda. Alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Beliau berkata, etika portal dan bersin juga perlu dipraktikkan di sekolah. Selain murid dan guru sekolah, sangat digalakkan memakai pelitup muka. Ketiga, sesi bersekolahan. Baik, jadi Kartikayan, apakah maklumat daripada petikan ini yang kamu dapat bagi menjawab persoalan panduan pencegahan COVID-19 di sekolah? Okey, silakan. Baiklah cikgu, maklumat yang saya dapat daripada bacaan ini ialah etika portal dan bersin perlu dipraktikkan di sekolah. Selain itu, murid dan guru digalakkan memakai pelitup muka. Ketiga, sesi persekolahan. Baik, jadi kita lihat betul tak jawapan Kartikayan. Jadi kalau kita lihat betul ya, itu cikgu juga bersetuju dengan jawapan Kartikayan tadi. Jadi setelah murid membaca
selesai membaca. Jadi murid-murid perlu menganalisis. Borang tadi perlu dilengkapkan. Maksud cikgu, jadual KWLH tadi perlu dilengkapkan. Jadi murid-murid perlulah menulis jawapan tadi dalam jadual yang telah cikgu sediakan melalui pautan inilah. Jadi aplikasi ini digunakan untuk murid-murid mengisikan jawapan. Jadi cikgu beri masa dalam 30 saat untuk murid-murid menuliskan jawapanlah. Iya. Okey, Sambil itu cikgu, saya rasa kita pun kena bagi ganjaran dulu kan? Ya, cikgu hampir terlupa. Mereka tadi membaca dan kemudian mereka menganalisis maklumat. Ya, jadi betul kita tu, perlu berikan ganjaranlah kepada mereka. Ya, nampaknya Akmal telah pun memberikan penilaian terlebih dahulu. 5 cikgu. Ya. Silakan Akmal. Baik. Sambil-sambil tu murid-murid kena isikan jawapan kan cikgu? Ya, betul. Murid perlu isikan jawapan. Jadi sementara murid mengisikan jawapan ini, cikgu ingin maklumkanlah bahawa teknik KWLH ini sebenarnya banyak kelebihan dia, Akmal ya. Sebab murid-murid dapat menyerahkan sebanyak mana pengetahuan yang mereka tahu dan mereka boleh tentukan mana sumber nak cari untuk buat bacaan yang seterusnya. Jadi cikgu kira anak-anak murid cikgu telah pun selesai menuliskan jawapan. Jadi cikgu akan pindahkanlah jawapannya dalam slide cikgu yang seterusnya. Okey, ini adalah yang cikgu maksudkan tadi di lajur L, iaitu lajur dipelajari. Jadi untuk itu cikgu akan minta murid-murid berikan respons. Respon bagi setiap yang telah murid-murid bacakan tadi, yang telah murid sebutkan tadi. Apakah kesannya, apakah tindakannya daripada panduan yang telah kita ikuti, yang telah kita baca daripada petikan berita sementara tadi. Jadi cikgu akan mulakan yang pertama, jawapan telah murid-murid tuliskan tadi kan. Jadi yang pertama yang ini. Jadi tugasan siapakah ini yang pertama? Cikgu persilakan sekali lagi. Berdasarkan bola berpandu tadi, murid yang menyelesaikan tugasan pertama. Silakan. Saya cikgu. Okey, Iskandar. Betul tu, silakan. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Iskandar. Boleh berikan respon, itu pendapat kamu. Pada pendapat saya, Ya. memastikan murid serta kaki tangan sekolah mematuhi prosedur operasi SOP yang ditetapkan ialah sekolah menjadi kawasan yang selamat untuk murid-murid sepanjang masa berada di sekolah. Ya, maksudnya dengan pematuhan SOP, sekolah akan menjadi kawasan yang selamat. Jadi itulah respon yang diberikan Iskandar. Cikgu bersetuju dengan respon tersebut. Disebabkan oleh Abang Akmal masih sibuk menampal, kita akan berikan ganjaran ini selepas ini. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi kita akan lihat apakah pula perkara yang telah dipelajari dan apakah respons murid-murid cikgu yang seterusnya. Jadi siapakah pula yang mendapat tugasan yang ini tadi? Silakan. Cikgu. Okey, Husna. Silakan Husna. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, memastikan ada penjarakan sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter di antara murid dan guru sama ada di dalam maupun di luar kelas. Ya. Supaya murid-murid atau guru yang bergejala, risiko untuk berjangkit dapat dikurangkan kerana keadaan kelas yang tidak sempit dan sesak. Ya, tepat sekali. Jadi pengamalan 3S, maksudnya elakkan di tempat yang sempit, sesak dan juga sembang dekat. Kita dapat elakkan dengan penjarakan sosial yang selamat. Jadi untuk tugasan yang ketiga, dan apa yang telah dipelajari, kita silakan murid yang ketiga. Tugasan yang ini, silakan. Siapa yang dapat? Baik. Saya. Ya, Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Pada pendapat saya, penting untuk menyediakan kemudahan sinki dengan air dan sabun atau cecari pembasmi kuman agar amalan menjaga kebersihan dilakukan dengan mudah oleh murid-murid. Okey, jadi murid-murid dapat dengan kemudahan yang disediakan oleh sekolah. Terima kasih Yasmin. Jadi dengan adanya kemudahan sinki dan air dan sabun, maka murid-murid dapat mengamalkan penjagaan kebersihan tangan dengan baik sekali. Jadi cikgu minta murid yang terakhir untuk berikan salah satu sahaja respon bagi yang telah dipelajari. Silakan. Kartik, betul kan cikgu? Ya, Kartik. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu, pada pendapat saya, langkah pencegahan yang perlu berlaku di sekolah iaitu etika batu dan bersin perlu diperhatikan supaya guru-guru dan murid-murid tidak menyebabkan penyebaran virus. Ya, tepat kerana sekali. banyak tirisan air liur keluar ketika batu dan bersin.
Ya, tepat sekali. Terima kasih Kartika yang respon tadi. Cikgu juga bersetuju. Sebab itulah pemakaian pelitup muka juga sangat penting. Ya. Di samping kita mengamalkan etika batuk dan bersin dengan betul. Jadi, itulah tadi respon telah berikan sangat baik. Nampaknya sudah penuh kita punya papan ganjaran. Sebab saya dah berikan yang tadi ganjaran tu, cikgu. Terima kasih. Jadi 5 sebenarnya, kan, cikgu, betul? Ya, 5. Tepat sekali. Terima kasih, Akmal. Kita tepukkan dulu, cikgu, kepada murid-murid kita ni. Ya, Tepuk terima sikit untuk kasih. diri masing-masing. Tahniah murid-murid cikgu sekalian. Tepuk tangan pun tak nak. Jadi sebenarnya kita ada satu lagi bahagian dalam jadual KWH kita ini, iaitu H. Bagaimana murid-murid ingin perlu mencari maklumat tambahan bagi pengetahuan yang mereka tak dapat selesaikan. Jadi cikgu akan teruskan kepada jadual inilah untuk dilengkapkan. Bagaimana? Jadi ada satu maklumat yang kita dapat diketahui oleh murid-murid, iaitu apakah tindakan yang perlu diambil jika murid bergejala. Kalau kita dapat lihat dalam ruang dipelajari itu tiada maklumat tadi. Jadi cikgu nak tanyalah salah seorang murid dalam Google Meet cikgu hari ini, apakah tindakan yang kita boleh lakukan untuk mengetahui maklumat ini? Di mana sumbernya kita nak cari kelas? Saya macam nak jawab, cikgu. Tapi saya bagi diorang lah. Ya, bagilah murid cikgu jawab. Akmal masih jawapannya hebat. Okey, silakan Husna. Terima kasih. Husna. Terima kasih, cikgu. Saya berpendapat untuk mencari maklumat tambahan dengan melayari internet, cikgu. Ya, tepat sekali melayari internet. Ada tak jawapan yang kedua? Kita cuba dengar. Selain daripada melayari internet. Siapa pula nak beri? Yasmin. Silakan Yasmin. Okey. Baik, cikgu. Ya. Kita juga boleh mencari maklumat tambahan melalui media sosial. Tepat sekali. Jadi pertama internet, kedua media sosial. Boleh lagi tak maklumat kita nak cari, Akmal? Di mana lagi kita boleh cari maklumat tambahan? Akmal rasa. Kalau saya rasa, cikgu, daripada media cetak. Ya, betul. Melalui bacaan. Bacaan buku, juga. Ya, ataupun boleh bertanya dengan cikgu ataupun orang yang lebih pakar. Betul tak? Jadi inilah jadual KWLH ini ataupun jadual yang kita gunakan ini membantu murid-murid yang saya cakap tadi kan. Kelebihannya mereka boleh tentukan dari mana mereka nak cari sumber tambahan untuk mencari maklumat. Jadi internet, media sosial, bertanya guru ataupun bacaan. Okey, jadi KWLH. Ya, cikgu, jadi selesailah sudah aktiviti kita yang ini dan Cik Akmal pun telah pun memberikan ganjaran yang sangat bertepatan dengan respon dan juga fokus tumpuan yang diberikan oleh murid-murid pada sesi belajar kita pada hari ini. Baik, cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Jangan ke mana-mana.